الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan medium yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita dapat sama-sama untuk berkongsi ilmu pengetahuan, sama-sama untuk kita menegakkan amar ma'ruf dan juga nahi munkar, dan menyampaikan ilmu syariat dan juga dalam rangka untuk kita termasuk di dalam golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang mereka tidak rugi. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Iaitulah mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan dengan kebenaran dan juga berpesan-pesan dengan kesabaran. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi semoga Allah SWT masukkan kita dalam golongan tersebut. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan membahaskan satu risalah ringkas. Tak salah mana risalah ni dia adalah asalnya mungkin adalah khutbah ataupun risalah yang ditulis oleh guru kami Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, yang mana risalah ini diberikan judul namanya Usulus Sittah Liftiqari ila Allah fi Shiddah Kalimatun fi Wabai Corona. 6 prinsip ataupun 6 pilar untuk kita menampakkan ataupun untuk kita menzahirkan pergantungan dan juga keperluan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keperluan dan juga betapa kita ini berhajatkan kepada bantuan dan juga bimbingan, perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di saat susah. Baik, jadi semua sedia maklum kita hari ini dalam situasi yang syiddah, dalam situasi yang genting, situasi yang susah. Yang mana kalau kita di Malaysia ini kita dah hampir-hampir mencecah 500 kes. Wallahu a'lam, mana tak update lagi berapa kes dah. Tapi yalah, kita memang sehingga memberikan panik kepada, menyebabkan segelintir daripada kalangan masyarakat kita ni panik. Tetapi kita nak sentuh berkenaan dengan apa yang berlaku pada hari ini, dan bagaimana kita nak menghadapi
situasi yang syiddah, situasi yang genting dan juga susah ini yang mana telah keluar perintah ataupun dikri, qarar daripada kerajaan untuk kita membataskan pergerakan, walaupun dia tak sampai lagi lockdown, tetapi dia tak, kita kata itu pun dah menatijahkan panik, wallahu musta'an. Baik, jadi tanpa membuangkan masa, kita akan bahaskan kenaan dengan 6 prinsip ataupun 6 usul, 6 pilar yang diterjemahkan oleh salah seorang asatizah. Ana ada tulis nama dia, Sulhan Jauhari, hafizahullah. Semoga Allah Ta'ala memberkati dia. Tak salah beliau adalah ustaz daripada Indonesia, ataupun dia menetap di sana. Ana pun ini ada orang forward, jadi kita forward jugalah. Jadi nampaknya memang diizinkan untuk disebarkan cuma terjemahan dia ni. InsyaAllah. Baik, amat-amatlah membantu ikhwah dan juga sahabat-sahabat kaum muslimin di Malaysia ini untuk memahami risalah ini. Alhamdulillah, kita ucapkan jazahullahu khair kepada Fadil Ustaz Muhammad Sulhan Jauhari di atas terjemahan beliau dari risalah Syekh Saleh Al-Utsaimin ini. Baik, jadi kita lihat dan siapa yang boleh download risalah yang anda berikan di link drive Google tu, so boleh download di situ. Tak banyak, dalam lebih kurang 22 muka surat saja. InsyaAllah kita akan cuba untuk baca dan juga ta'liq siapa yang mampu. Wallahu musta'an. Baik, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadat at-tauhid wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi salatan tammatan baqiyatan ila yaumil mazid. Baik, segala puji bagi Allah yang Maha melakukan apa yang Dia kehendaki dan Maha memutuskan apa yang Dia inginkan. Aku bersaksi bahawa tiada sembahan yang hak, yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata-mata, tiada sekutu baginya. Sebagai persaksian tauhid, aku juga bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Selawat dan salam semoga sentiasa tercurah ke atas beliau, keluarga dan para sahabatnya dengan selawat yang sempurna lagi kekal hingga hari akhirat. Amma ba'du. Kemudian kata Syekh, ayyuhal mu'minun, inna faqra al-'abdi ila Allah subhanahu wa ta'ala daruratun lazimatun lah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas wa antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai kaum mukminin, sesungguhnya keperluan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang penting, yang harus dimiliki. Jadi bila kita sebut tentang keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keperluan kita kepada Al-Quran, keperluan kita kepada As-Sunnah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul, itu mengatasi keperluan kepada makanan, keperluan kepada minuman, keperluan kepada perkara-perkara berkait dengan urusan dunia kita. Sebagai seorang beriman, sepatutnya kita meletakkan keperluan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala lebih. Dan itulah yang sepatutnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Fatir ataupun surah Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas wa antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian sangat memerlukan Allah. Antumul fuqara'u ila Allah, kalian sangat fakirkan kepada Allah, sangat berhajatkan kepada, memerlukan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya. Al-Ghani, yang tidak memerlukan sesuatu, tidak berhajat kepada makhluknya. Al-Hamid, dan dialah yang maha terpuji dalam setiap perbuatannya. Jadi pentingnya hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini ditekankan, lebih-lebih lagi di saat sulit. Kata Syekh di sini,
ويتأكد هذه الضرورة في حال الشدة والحاجة عند عامة الناس فإن الناس إذا مسوا بضراء وشدة اضطروا إلى ربهم سبحانه وتعالى اضطرارا عظيما. Jadi dalam situasi yang sulit dan juga situasi yang mencemaskan ini, sudah tentulah hajat manusia secara umumnya sangat-sangat berhajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditimpa kesusahan, kesulitan, kesempitan, maka sangatlah kita ni berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keperluan hamba Allah kepada Allah di dalam syariat terbukti jelas, kata Syekh, pada 6 usul ataupun 6 prinsip ataupun 6 pilar, 6 tiang ataupun 6 asas yang agung berikut. Yang pertama, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara pertama dalam kita nak menghadapi wabak coronavirus ini, maka pertama sekali kata Syekh, beriman kepada al-imanu biqadarillahi subhanahu wa ta'ala, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dialah yang telah menciptakan segala sesuatu, lalu dialah yang menetapkan takdirnya dengan ketetapan, dengan tepat. Baik, itu dalam surah Al-Furqan ayat 2. Allah Ta'ala juga berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut qadar, yakni menurut takdir, ketetapan. Maka sudah sepatutnya seorang hamba beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Jadi kita dah bagi siapa yang dah follow sebelum ni berkenaan dengan beriman dengan qadar, kita dah sebut maratibul qadar, empat martabat kita perlu beriman dengan qadar. Pertama, bahawa kita beriman dengan ilmu Allah as-sabiq, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sejak azali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis di Lauh Mahfuz segala ketetapan. Allah Taala pertama, Allah Taala mengetahui segala sesuatu dan Allah menulis segala sesuatu di Lauh Mahfuz. Dan kita dah sebut tentang takdir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak, al-masyiah. Allah Taala berkehendak atas segala sesuatu, dan al-khalq, Allah Taala mencipta segala sesuatu. Sebab itu kita tak boleh lari daripada 4 martabat kita beriman kepada Allah SWT dalam qadar. Baik, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa li mu'min. In asabathu as-sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu ad-darra'u sabara fakana khairan lah. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Sungguhnya segala urusannya adalah kebaikan, dan itu tidaklah dimiliki melainkan oleh seorang mukmin. Apabila dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa kesulitan, kesusahan, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Oleh kerana itu, kata Syekh, sepatutnya seorang hamba memakmurkan hatinya dengan cara beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan beriman bahawa segala urusan hanya Allah lah yang maha mengaturnya, serta segala keputusan hanyalah menjadi miliknya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Dia kehendaki nescaya tidak akan terjadi. Jadi jelaslah kepada kita dalam situasi kita hari ini, wabak penyakit ataupun wabak coronavirus ini maka dia takkan lari daripada apa? 4 perkara tadi. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita beriman bahawasanya dia adalah makhluk Allah. Dia makhluk Allah, dan tidak seharusnya kita takutkan makhluk lebih daripada Allah. Betul lah tu. Kenyataan kita tak boleh takut kepada coronavirus lebih daripada Allah, betul. Cuma bila dipraktikkan dengan cara yang salah, itu yang jadi salah. Tetapi kenyataan tu betul, kita setuju. Bahkan kenyataan itu kenyataan yang tepat.
kita tak boleh takut coronavirus lebih daripada takut kepada Allah. Tetapi bila kita tatbik, bila kita amalkan, bila kita praktik, bukan bermaksud kita kena mencampakkan diri kita ke dalam lembah kebinasaan dengan kita melarikan diri ataupun membuat perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh syarak dan juga apa yang tidak disarankan oleh pemerintah kita. Baik. Jadi itu yang pertama. Baik, yang kedua, yang pertama tadi kita beriman dengan takdir. Jadi apa praktikal yang kita kena buat hari ini? Sudah tentulah kita kena memperbanyakkan amal soleh. Kita kena isi masa-masa lapang kita yang kita ada hari ini dengan kita ambil peluang. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keadaan kita seperti ini. Kita berada di rumah-rumah kita, manfaatkan waktu-waktu kita dengan membaca Al-Quran, dengan menuntut ilmu, dengan memakmurkan hati kita dengan qadar, memakmurkan hati kita dengan beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir. Bacalah Al-Quran dan telitilah makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Bacalah tafsir para ulama untuk memakmurkan hati kita dengan beriman kepada qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding dengan kita hanya menyibukkan diri kita dengan macam mana nak fikir makan atau minum. Ya, kita kena fikir makan dan minum, tetapi bukanlah itu yang sepatutnya kita jadikan alasan untuk kita tidak menuntut ilmu dan kita tidak memakmurkan hati kita dengan iman. Macam yang menjadi isu hari ini bila berlakunya pembelian panik misalnya, maka seharusnya kita tidaklah sampai tahap panik sehingga menyebabkan orang lain mudarat, sedangkan kerajaan sendiri pun tidak menutup kedai-kedai ataupun kita kata kedai-kedai yang menjual bahan-bahan lah, makanan dan sebagainya. Sebab tu kita tak perlulah sampai panik sampai kita beli semua barang dan dibimbangi perkara tersebut menatijahkan kemudaratan yang lebih. Baik, wallahul musta'an. Baik, jadi itu contoh untuk praktikal untuk pilar ataupun prinsip yang pertama, beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pilar yang kedua ataupun usul yang kedua, prinsip yang kedua, iaitulah bertawakal secara sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita share di sini, kamalu tawakkuli ala Allah Azza wa Jalla wa tafwidul amri ilaih. Kita bertawakal secara sempurna kepada Allah Azza wa Jalla dan menyerahkan segala urusan hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkannya, Allah akan mencukupinya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah Taala berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakan wahai Muhammad, tidak akan menimpa kepada kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami, apa yang telah dituliskan oleh Allah bagi kami. Dialah yang Maha Pelindung, Dia yang melindungi kami, dan kepada Allah semata-mata lah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal semata-mata. Maka itulah yang sepatutnya seorang hamba lakukan, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Hendaklah dia tidak mengikuti arus bersama angan-angan yang buruk. Maksudnya dalam situasi hari ini kita tak boleh terlampau bimbang dan terlampau takut sehingga menyebabkan kita terlampau mengikut kita kata di sini angan-angan buruk. Di sini asalnya apa? Kata Syekh di sini, wa alla yatajara ma'al khayalat al-fasidah. Jangan kita sibukkan diri kita dengan khayalan-khayalan yang buruk lah, ataupun waswas syaitan, ataupun dengan panik lah tadi. Contoh macam panik tadi, kita bimbang, terlampau bimbang sehingga kita datang perasaan kita tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata aku nak makan apa ni, takut ke bulu ke apa ke,
tak yakin bahawasanya rezeki Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah tertulis. Rezeki ni dia macam kematian juga. Kalau kita tak kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan rezeki kita, maka dia takkan lari, dia akan datang. Sebagaimana kematian, kita tak boleh lari daripada kematian, begitulah juga kita tak boleh lari daripada rezeki. Cuma bukanlah bermaksud kita tidak berusaha. Kita tak berusaha, kita kena berusaha. Kena usaha juga adalah tawakal. Baik. Kata Syekh di sini, janganlah dia terikut bersama dengan arus angan-angan yang buruk ataupun khayalan yang buruk. Jangan sampai dia menjadi seorang yang lemah, yang mudah diumbang-ambingkan ke sana kemari. Kata Syekh di sini, wala yakuna insanan dha'ifan ta'khudhu bihi al-khayalat kull ma'khadh. Maksudnya dia terumbang-ambing. Kita tak tahu kat mana kita stand kita. Kita tak tahu. Nak ikut orang ni ke, nak ikut orang tu, nak ikut fatwa siapa, nak ikut pendapat kita ke, nak ikut logik kita sendiri ke. Kita tengok hari ni, kita buka media sosial macam-macam, pendapat orang ni, pendapat orang tu. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk dekat kita. Sebab itu yang pertama sekali tadi, beriman dengan takdir. Yang kedua ni, kita kena tawakal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena menyerahkan nasib kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan dengan tawakal. Maksudnya kita tidak menjadikan i'timad, sandaran kita kepada selain Allah. Wajib kita menyandarkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam zikir pagi dengan petang kita sebut apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, yang Maha Hidup, yang lagi Maha sentiasa mengurus tadbir alam. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfat 'ain, jangan engkau serahkan nasib diriku kepada diriku sendiri walaupun dengan sekelip mata. Jadi menunjukkan Nabi SAW mengajar kita supaya menyerahkan nasib kita ataupun bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh pergantungan. Maksudnya di sini, jangan kita terpedaya dengan kesihatan yang Allah Taala beri kepada kita. Kita kata aku sihat, saya makan sayur banyak, jadi saya takkan kena. Ataupun saya solat banyak, saya takkan kena. Saya orang baik, saya takkan kena. Saya pergi masjid, saya takkan kena. Salah. Maksudnya kita dah alihkan pergantungan tu kepada selain Allah. So kat situ yang pertama, kita dah ada bangga diri, kita dah ada sedikit rasa ightirar bin nafs. Kita terpedaya dengan diri kita sendiri. Bila kita kata aku baik, aku takkan kena. Aku soleh, aku takkan kena. Aku baca Quran sedap, aku takkan kena. Ataupun aku orang yang pergi masjid, aku takkan kena. Aku kaki masjid, aku takkan kena. Tak boleh. Itu menunjukkan kita dah bergantung kepada nasib diri kita sendiri. Dan ketika itu kita bimbang, Allah Subhanahu Wa Taala akan biarkan kita dengan nasib kita, dengan diri kita sendiri. Dan ketika itu memang yang akan berlaku hanyalah kecelakaan. Sebab itu kita perlu bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ambil sebab yang diharuskan di dalam syariat. Sama juga orang yang kuarantin, ataupun orang yang ikut follow instruction daripada pemerintah. Dia kata aku duduk, aku berkurung, aku takkan kena. Tak boleh. Maksudnya dia tak boleh cakap, dia terlampau yakin ataupun terlampau yakin dengan diri sendiri, terlampau bergantung dengan sebab itu, sehingga menyebabkan pergantungan dia kepada sebab lebih daripada pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kata dia kena pertengahan. Ahli sunnah di pertengahan. Kita tak terlampau bergantung dengan sebab, tetapi kita jadikan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama. Adapun pergantungan kita dengan sebab, ianya adalah yang kita kata bersifat sementara, bersifat kita kata tidak bukanlah absolute, bukanlah kita kata 100% pergantungan kita kepada, kalau contoh kita pakai mask kan. Aku pakai mask, aku takkan kena. So kadang-kadang ataupun aku basuh tangan dengan sabun, aku takkan kena virus. So dia dah letak pergantungan dia kepada sebab tadi lebih. Tu tak boleh juga. Bukan maksudnya kita tak boleh usaha. Tak. Kalau kita letakkan pergantungan kita kepada sebab lebih daripada pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi salah. Dia tak boleh. Sebab itu pergantungan kita yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah kita
mengambil sebab. Kemudian barulah kita bergantung dengan sebab. Hanyalah kerana sebab itu apa yang Allah Ta'ala haruskan. Hanyalah disebabkan Allah Ta'ala perintahkan. Sebab itu kita kena faham. Jangan terlampau kita bergantung dengan kesihatan diri kita, kekuatan diri kita, kebijaksanaan diri kita. Aku bijak, aku boleh sekian, aku boleh lari, aku boleh gini, aku baik, aku banyak solat, aku banyak selawat, aku banyak tahajud ke apa, aku takkan kena. Jangan sesekali. Kerana apa yang kita sebutkan tadi, bahawasanya kita kena letakkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Syekh lagi di sini, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'ifi wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah berbanding mukmin yang lemah, dan pada keduanya sama-sama ada kebaikan. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya apa? Mukmin yang kuat di sini, kita kena faham hadis ini, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Maksud kekuatan yang ada pada seorang mukmin di sini bukanlah kekuatan fizikal. Ini ramai orang salah faham. Bila bawa hadis ni kan, setengah masyarakat, di kalangan sebahagian segelintir masyarakat kita, dia salah faham tentang hadis, maksud hadis ni. Dia kata mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah berbanding mukmin yang lemah. So dia nampak kat situ kekuatan yang pertama, dia nampak kekuatan fizikal. So dia pun ambil hadis tadi, dia letak gambar dia, contohnya dia pergi gym ke kan, dia pergi gym, dia tunjuk otak dia. Kemudian dia pun letak hadis ni, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah berbanding mukmin yang lemah. Salah. Ataupun dia letak gambar dia berjoging ke, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah berbanding mukmin yang lemah. Dia letak hadis ni, salah. Menunjukkan itu salah faham yang berlaku pada segelintir masyarakat. Maksud sebenar hadis ini, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Maksudnya kekuatan iman. Sebab apa? Siap hadis tu sendiri dah sebut. Allah kata al-mu'minul qawi. Allah kata al-mu'minul qawi, maksudnya orang beriman yang kuat imannya. Maksudnya seakan-akan dia tadi al-mu'minul qawiyyu imanihi. Al-mu'minul qawiyyu imanihi wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid ad-dha'if, ay dha'ifi imanihi. Sebab itu kita kena faham betul-betul hadis ni. Mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang imannya kuat, bukannya mukmin yang fizikalnya kuat, ataupun dia dia punya antibody kuat ke. Tak. Dimaksudkan di sini adalah apa? Mukmin yang kuat imannya. Sebab itu kita kena berusaha untuk menambahkan keimanan kita. Dan di saat kita dalam situasi yang genting ini, yang tidak ada cara untuk kita menambahkan iman melainkan apa? Dengan menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu sahaja yang akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah mukmin yang kuat, iaitulah kekuatan iman, bukan kekuatan fizikal. Kerana kita tengok ada orang fizikalnya kuat tetapi imannya lemah. Berapa ramai orang yang sebelum berlakunya COVID-19 ini, ialah ada badan yang saduh, ada badan yang sihat, tetapi tak mampu untuk menarik selimut untuk turun solat subuh berjemaah kan. Menunjukkan apa? Bukan yang dilihat itu pada fizikal, tetapi yang dilihat itu adalah kekuatan iman. Baik, jadi itu maksud hadis al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Jadi Syekh nak bagi tahu di sini, hadis Syekh tutup prinsip yang kedua ini ataupun pilar kedua ini, nak bagi tahu dekat kita, termasuklah mukmin yang kuat adalah kuatnya tawakalnya kepada Allah. Kekuatan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang beriman, dia diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan orang yang benar-benar bertawakal ini hanyalah orang-orang beriman. Dan itu yang dimaksudkan dengan tawakal. Baik, cuma kita kena faham beza tawakal dengan tawakul ataupun ittikal. Tawakal, kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengambil sebab. Dia mesti kena ambil sebab. Maksud ambil sebab ni, kita kena berusaha beramal. Dia tak boleh dia takkan jadi tawakal kalau kita menyerah diri tanpa beramal, meninggalkan amalan,
Contoh, kita bagi contoh yang mudah. Kita nak selamat daripada penyakit, lalu kita tak cari sebab-sebab yang diperintahkan oleh syariat. Kita pun pergi, macam kita buat perumpamaan, kita masuk ke dalam, kita tengok ada buaya, kemudian kita masuk ke dalam sungai tu ada buaya, kita masuk, lalu kita kata kita tawakal. Salah. Kerana kita tak tawakal sebenarnya. Kita pergi cari musibah, kita pergi cari bencana, dan kita sebenarnya tawakul. Kat situ tawakul, dan ittikal. Kita menyerah kepada takdir tanpa kita berusaha. Itu juga bukan termasuk dalam makna tawakal yang sebenar. Tawakal mesti ada usaha. Sebab itu Nabi SAW perintahkan seorang badui, bila mana dia datang bertemu dengan Nabi SAW, dia tak tambat dia punya unta. Kemudian dia masuk ke masjid, Nabi SAW perintah, Nabi tanya, adakah engkau dia dah tambat unta dia, supaya tak lari. Lalu dia kata kat Nabi, dia tawakal. Lalu Nabi SAW perintahkan dia supaya pergi ikat unta dia dulu, kemudian barulah bertawakal. So maksudnya kena usaha, kena usaha. So itu yang dimaksudkan dengan tawakal. Kita tawakal kepada Allah SWT dengan kita beramal soleh. Kita solat, kita zakat, kita baca Quran, kita buat baik kepada kedua ibu bapa, kita menuntut ilmu, kita amal makruf nahi mungkar. Itulah tawakal, itulah usaha dan juga tawakal. Kita ikut perintah waliul amr, pemerintah yang perintahkan kita supaya membataskan pergerakan. Jadi itu tawakal. Bukan bermaksudnya kita keluar, kita berbangga, kita kata tak, aku hebat, aku tak perlu ikut instruction apa yang pemerintah perintah, kerana aku tawakal, aku tak takut virus. Itu salah, kerana dia tak usaha. Sebab dia tak faham impak penyakit, wabak penyakit itu sebagaimana yang pemerintah faham. So pemerintah dekat sini, ulama dan juga umara, waliul amr, di kalangan waliul amr, mereka tahu, mereka dapat takdir, mereka dapat kira, ataupun mereka dapat melihat, mentakdir, melihat maslahat dan juga mafsadat. Sebab itu wajibnya kita mengikut perintah waliul amr. Bahkan dia adalah salah satu daripada usul ahli sunnati wal jamaah. Baik, pilar yang ketiga, usul yang ketiga, prinsip yang ketiga, iaitulah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju' ila Allah Subhanahu wa taala wa taubati ilaih. Wa taubati ilaih. Wa taubatu ilaih. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Jadi waktu ni lah kita nak kena bermuhasabah diri. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala berfirman, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah zahir, telah nampaklah kerosakan di daratan dan di lautan kerana perbuatan tangan manusia. Dan Allah menghendaki hal tersebut berlaku agar mereka merasakan, liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan tangan-tangan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Ar-Rum ayat 41 ini sebenarnya ayat yang memberikan kepada kita satu prinsip umum dan asas, kaedah, bahawa apa yang berlaku berupa kerosakan di muka bumi, sama ada di laut, di daratan atau di lautan, kesemua itu adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. So, sebab itu kalau Anda sebut dalam kelah-kelahan sebelum ni, kalau ada orang cuba confront, dia kata coronavirus ni adalah yang dicipta oleh US ke China ke, bioweapon lah, apa benda tu. Baik, jadi apa yang kita nak faham? Sebab tu anda kata, anda bawa ayat dalam surah Ar-Rum ayat 41 ni, itu Allah dah jawab. Hatta kalau mereka, siapa negara mana yang cipta sekalipun, kalau ikut teori konspirasi ni, baik, kita kata apa?
Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Tangan mereka lah, tangan yang buat virus ni. Kalau betul lah dia orang buat kan, tak bertentangan, tak kontradi, dan tak bertentangan juga dengan apa yang anda dah takrирkan, apa yang anda dah tulis di Facebook berkenaan dengan azab, berkenaan dengan coronavirus ni. Adakah ianya azab ataupun hanya semata-mata virus? So anda dah bawa dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Memang dia adalah azab, dia adalah azab. Baik. Dan Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat surah Ar-Rum ini, la'allahum yarji'un liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sebab Allah Ta'ala nak merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, kerosakan yang mereka buat sendiri, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Dan ayat ni kalau kita lihat, dia umum lah, sama ada kerosakan yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia ni merujuk kepada maksiat. Itu yang difahami oleh para ulama. Kesyirikan, bid'ah, maksiat, itulah yang menyebabkan timbulnya kefasadan, kerosakan. Baik. Dan juga kerosakan dari sudut mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, pencemaran ataupun melanggar sunnatullah al-kauniyah, melanggar apa yang Allah Ta'ala perintahkan ataupun sistem yang Allah Ta'ala jadikan, melanggar ekosistem alam. Itu juga termasuk kerosakan, maksudnya pencemaran. Kemudian makan kelawar kan, macam di Wuhan tu makan kelawar, so dilanggar sunnatullah al-kauniyah. Benda yang tak boleh makan dimakan. So apa lagi, ni lah, maksudnya buang sampah merata-rata, pencemaran sampai membunuh ekosistem, sampai ikan paus mati tertelan plastik misalnya. Kemudian singa dan harimau mati diburu tanpa ada batasan, sehingga menyebabkan khinzir pun banyak, merosakkan tanaman dan sebagainya. Disebabkan kita tak menjaga sistem ataupun apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Itu semua adalah disebabkan oleh tangan-tangan kita. So ada dua lah, sama ada maksiat, kemungkaran, syirik, bid'ah, itu juga yang mendatangkan kerosakan. Dan juga sikap kita berinteraksi dengan alam sekitar. Baik. Maksudnya kata Syekh bahawa telah nampaklah kerosakan pada banyak keadaan makhluk di daratan dan di lautan, pada makanan mereka, minuman mereka, kesihatan mereka, kekuatan mereka, dan pada segala urusan mereka. Nampak? Maksudnya Syekh umumkan, nampak kerosakan ni pada sistem badan kita, pada kesihatan kita, pada kekuatan kita. Kita dah tak mampu dah nak lawan, nak fight mana apa kita kata virus macam ni. Kita punya antibody pun dah lemah, kita punya ni semua tu kerosakan lah, kerosakan yang umum. Sebab itu kata Syekh di sini, sumber semua itu adalah akibat perbuatan tangan manusia, kerana dosa-dosa kita. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar mereka merasakan sebagai hukuman. Sebab itu dalam ayat ni jelas Allah kata apa? Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Sebab Allah Taala nak rasakan akibat dia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Nak rasakan kepada kita sedikit azab. Sedikit rasa kita kata apa? Kesusahan, azab, kesempitan. Dan Allah Taala bagi tahu hikmah dia. La'allahum yarji'un. Yang ni yang kita kena pegang. Yang ni yang kita kena praktikkan. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepadaku, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata sebagaimana dalam riwayat Ibnu Munzir, yakni agar mereka bertaubat. La'allahum yarji'un, kata Ibnu Abbas, la'allahum yatubun, semoga mereka bertaubat. Jadi Allah nampakkan kepada kita kerosakan yang berlaku akibat tangan-tangan kita ini bukanlah semata-mata untuk menunjukkan kepada kita hal tersebut berlaku tanpa ada hikmah. Maksudnya sebahagian di kalangan orang yang etis, ataupun orang yang tidak ada agama, ataupun orang yang agnostik, orang yang sekular, orang yang liberal, orang yang tidak ada agama, qadariyah dan sebagainya, yang tak beriman dengan qadar, tak beriman dengan Allah dan Rasul, mereka hanya lihat benda ni hanya tabi'i, hanya tengok ini disebabkan nature, sebab alam. Dia tak ada kaitan dengan pencipta, dia tak ada kaitan dengan Allah. So dia pun hanya basuh tangan, kemudian pakai mask, pakai tutup mulut dan hidung, kemudian dia pun kuarantin juga. Tapi dia tak tengok di sebalik itu adanya hikmah yang balighah. Sebab itu kalau kita tengok balik,
Kalau kita tak ada benda ni, kita tak melihat apa yang berlaku di sekeliling kita ini adalah satu bentuk ujian Allah, satu bentuk hukuman Allah SWT, la'allahum yarji'un, kerana Allah Ta'ala nak kita kembali kepada jalannya, kembali bertaubat kepadanya, kembali berpegang teguh dengan ajaran Rasulnya, kembali untuk bertawakal kepadanya, kembali kita kepada ajaran agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali kepada sunnah Rasul. Maka kalau tak ada benda ni, kita tak ada beza dengan orang kafir yang kena. Macam kita tengok orang kafir, dia kena, dia kalau mati gitulah, dia ingat kalau mati tu dia ingat habis lah. Dia tak tahu kat depan mati tu ada lagi kehidupan kan. Dan dia tak merasakan perkara tersebut adalah sesuatu yang ada hikmah. Sebab itu mereka, kalau kita tengok balik, mereka tak boleh terima. Kebanyakan orang yang tidak beriman kepada Allah ni, mereka tak boleh terima kesusahan. Sebab itu kalau kita tengok banyak berlaku stres dan sebagainya, pembunuhan, membunuh diri dan sebagainya, disebabkan oleh mereka tak boleh terima. Mereka tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keimanan kepada takdir. Baik. Jadi kata Ibn Abbas, la'allahum yarji'un, maksudnya la'allahum yatubun, semoga mereka bertaubat. Baik. Dalam sebahagian riwayat juga dikatakan, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katakan, la'allahum yarji'un ay 'anil ma'asi. Yani semoga mereka kembali, maksudnya mereka kembali bertaubat kepada Allah daripada perbuatan-perbuatan maksiat-maksiat mereka, 'anil ma'asi, daripada maksiat-maksiat mereka yang mereka lakukan. Baik, maka itu sepatutnya, kata Syekh, seseorang itu bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat kepadanya. Hendaklah dia sedar bahawa tujuan Allah menangguhkan ajal dan menampakkan kepadanya sebahagian bukti dan dari kekuatannya agar dia ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala bagi kita peluang, kita boleh hidup lagi ni, kita tak kenal lagi, dan kita minta lindung kepada kita semua, rakyat Malaysia secara umumnya, petugas-petugas di Kementerian Kesihatan dan juga di hospital, doktor-doktor, kita minta Allah Ta'ala lindungi mereka daripada wabak COVID-19 ini dan semua yang ada. Jadi Allah Ta'ala bagi peluang dekat kita masih hidup. Jadi maksudnya Allah tangguhkan ajal kita. Apa tujuannya? Untuk menampakkan kepada kita sebahagian daripada bukti dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala yang mencipta COVID-19 yang kecil, yang halus, yang kita tak nampak, dan tujuannya adalah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang itulah Tuhan kita yang mencipta segala sesuatu. Sebab itu di dalam ayat, saya bawakan ayat dalam surah Al-An'am, dalam ayat surah Al-An'am ayat 42 hingga 44, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka, kami azab mereka dengan kesengsaraan dan juga kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. La'allahum yatadarra'un. Maka mengapa mereka tidak memohon dengan tunduk dan merendahkan diri mereka ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka keindahan, ataupun syaitan memperhiaskan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka segala pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami seksa mereka dengan sekonyong-konyong, dengan segera ataupun dengan tiba-tiba, baghtatan. Maka ketika itu mereka terdiam dan juga berputus asa. Baik. Jadi maksud di sini, kata saya, siksaan Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada mereka secara tiba-tiba. Seketika itu mereka juga berputus asa dari segala kebaikan. Jadi ini sifat orang-orang yang tidak beriman. Maka itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menampakkan kepada makhluk sebahagian bukti dari kekuatannya yang semestinya dia menjadikan mereka untuk kembali,
maka hendaklah mereka segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika tidak, maka sungguh bila mereka telah berpaling dari hal-hal itu, hati-hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan akan menampakkan keindahan atau memperhiaskan bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Lalu Allah Azza wa Jalla akan membukakan bagi mereka pintu-pintu kelapangan, sehingga apabila mereka telah mendapatkan semuanya dan bergembira dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menurunkan azab yang pedih yang mereka tidak akan boleh lagi menyelamatkan diri daripadanya. Baik. Jadi ini ayat ni sangat-sangat memberikan kepada kita satu perasaan bimbang dan juga takut apabila kita telah ditimpa azab dan juga kesusahan. Baik, kalau kita tengok balik, dia sebenarnya kat sini isunya di sini, adakah kita ini azab yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Muhammad ni, adakah sama seperti azab umat-umat terdahulu? Ini satu isu. Jawapannya tidak sama. Tetapi walaupun tidak sama, tetapi tak menafikan ada sebahagian azab itu yang masih lagi berbaki. Dalilnya, sebab tu anda tulis tentang azab, tentang banyak tulisan anda boleh rujuk selepas ini kalau siapa yang belum rujuk, berkenaan dengan apa? Adakah ta'un, wabak epidemik ataupun pandemik lah, kita dah tahap pandemik, adakah wabak penyakit yang menular ini termasuk dalam kategori azab? Kalau kita refer pada hadis-hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu ianya adalah azab. Kalau kita buka Al-Quran pun, kebanyakan ulama tafsir bila mereka menafsirkan rijzun, mereka tafsirkan dengan ta'un, wabak penyakit. So ini banyak dalam Al-Quran. Boleh rujuk artikel anda di dalam Facebook, anda dah tulis post anda. Jadi poinnya di sini, adakah kita akan diazab seperti umat-umat terdahulu? Jawapannya, kita takkan diazab seperti umat terdahulu. Maksudnya dari sudut kita akan dimusnahkan seluruhnya, tak. Tetapi sebahagian daripada kita akan musnah, itu boleh terjadi, tapi tidak akan memusnahkan semua. Itu azab, tabiat azab yang Allah Ta'ala turunkan ataupun yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dalam hadis dalam hadis anda cek hadis tu, iaitulah ummati ummatun marhumah. Umatku, Nabi kata, adalah umat yang marhumah, yang dirahmati. Baik. Dalilnya dalam hadis dalam Sunan Abi Daud, dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW daripada Hisham Al-Mas'udi, daripada Sa'id bin Abi Burdah, daripada Abi Musa Al-Sy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati hadhihi ummatun marhumah, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah 'adzabuha fid dunya al-fitanu waz-zalazilu wal-qatlu. Baik, maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku ini adalah umat yang marhumah, umat yang dirahmati, umat yang dihormati. Di akhirat mereka tidak akan mendapat siksaan. Maksudnya bagi umat Muhammad yang mentauhidkan Allah, siksa mereka adalah di dunia, iaitulah mereka akan ditimpa fitnah, gempa bumi dan peperangan ataupun pembunuhan. So ini dalil menunjukkan apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan diazab seperti umat terdahulu. Maksudnya 100% sama macam umat terdahulu. Maksudnya kalau musnah tu datang angin, musnah semua, tak, tanpa ada baki, tidak. Kerana umat ini adalah umat marhumah. Walaupun ada pelaku kesyirikan, walaupun ada pelaku bid'ah, walaupun ada pelaku maksiat, dia tidak akan memusnahkan semuanya. Cuma kita kena hati-hati. Bukan bermaksud kita tak akan kena azab macam umat terdahulu. Sebab tu anda datangkan dalil daripada Al-Quran. Apa sisi azab COVID-19 ni, sisi azab yang kita nampak COVID-19, iaitulah dari sudut apa? No contact. Kita tak boleh nak sentuh, kan? So sebenarnya tak boleh nak sentuh ni, no contact ni, tak boleh nak sentuh ni, dia sebenarnya azab yang Allah Ta'ala berikan kepada Samiri, yang menyesatkan Bani Israel. Samiri dan ashab Samiri dan kabilah dia yang ikut dia, yang mana ketika Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil Taurat,
Allah Ta'ala letakkan 30 hari. Nabi Musa AS perintahkan supaya Nabi Harun menggantikannya. Lalu ketika Nabi Musa AS pergi, Nabi Harun yang ganti untuk menjaga urusan Bani Israel. Dan ketika itu Bani Israel telah disesatkan oleh Samiri. Fa'adallahumus Samiri telah menyesatkan mereka. Dengan mereka telah Samiri telah mengubah ajaran Nabi Musa AS dengan membawa kesyirikan. Dia telah buat bid'ah dan juga kesyirikan dalam ajaran Nabi Musa. Lalu Allah bila Nabi Musa tu balik marah, dan Nabi Musa tanya dia, fama khatbuka ya Samiri, apa yang mendorong engkau wahai Samiri buat benda macam ni? Kemudian dia pun jawab, basurtu bima lam yabsuru bihi fa akhadtu faqabattu qabdatan min athari ar-rasul fa nabathuha wa kadzalika sawalat li nafsi. Dia cakap dia ambil tapak kaki kuda Jibril, lalu dicampurkan dengan dengan emas-emas dan juga perhiasan-perhiasan Bani Israel yang telah dicairkan dengan api. Kemudian berlakulah apa yang berlaku. Dia dapat buat patung anak lembu, lalu dia telah memfitnah Bani Israel dengan menyembah patung anak lembu tersebut. Dia telah buat bid'ah dan juga dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lalu Nabi Musa AS memberitahu kepadanya azab yang dia akan dapat adalah dia akan antaqula la misas. Dia akan kata no contact, la misas, jangan sentuh aku. Ai la amassu wala umassu. Aku tak boleh sentuh dan aku tak boleh disentuh. So itu dia punya, kalau kita tengok balik dalam Al-Quran itu menunjukkan azab. So COVID-19 ni sama jugalah. Kita walaupun tak sama tepat 100%, tetapi ada persamaan dari sudut kita tak boleh nak contact, kita tak boleh nak sentuh orang yang kena penyakit tersebut ataupun wabak virus tersebut. Dan hari ni semua orang berjaga-jaga dengan dengan tangan mereka supaya tak sentuh bekas-bekas ataupun kesan-kesan yang ada kaitan dengan wabak COVID-19. So ini antara sisi azab yang ada pada COVID-19. Jadi itu yang anda nampak. Sebab itu kalau kita tengok balik azab, sebahagian daripada azab itu masih lagi berbaki. Ini juga dalam hadis Nabi SAW, antaranya dalam riwayat Al-Bukhari, dalam sahih Dalailun Nubuwah, ataupun dalam sahih Al-Jami', sahih Al-Bukhari, dalam Musnad Imam Ahmad, yang Nabi SAW bagi tahu bahawasanya ta'un ataupun penyakit yang berjangkit ini ianya adalah baqaya azab, saki baki azab kaum yang terdahulu. Dia akan datang, dia akan pergi, Nabi kata. Dia akan datang dengan. Sebab tu kita janganlah kita terlampau risau. Kita yakin dengan apa yang Nabi SAW bagi tahu. Dia akan datang dan dia akan pergi. Ya'ti ahyanan wa yadhhabu ahyanan. Dia akan datang kadang-kadang dan dia akan pergi. Cuma kita minta Allah SWT angkat wabak ini. Allah SWT bantu kita semua angkat wabak ini, dan kita bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah khabar gembira daripada Nabi SAW. Dan orang yang ditimpa musibah ta'un ataupun wabak penyakit ini, insya-Allah kalau dia beriman dengan qadar, dia beriman bersabar, dia beriman dengan qadar, maka Nabi SAW bagi tahu ta'un itu ataupun wabak penyakit itu akan menjadi rahmat untuk dia. Bahkan dalam sebahagian riwayat Nabi kata dia akan mendapat syahadah, mati syahid. Sebab itu kita antara takut dan juga mengharap. Kita jangan terlampau takut dan jangan terlampau mengharap sehingga kita tak tinggal maksiat. Jangan juga terlampau takut sampai kita menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang yang tak pergi masjid ke misalnya, ataupun menuduh fatwa yang suruh tutup masjid ni tak betul, tak takut Allah, ataupun kafir ke, tak mau pergi solat, dituduh macam-macam tuduhan. Itu salah, itu tak betul. Sebab kita terlampau takut sampai menyebabkan kita melampaui batasan Allah, itu tak betul. Sama jugalah kita terlampau mengharap sehingga kita terjebak dan terpedaya dengan maksiat dan juga perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Itu pun tidak bertepatan dengan syariat. Sebab itu kalau kita tengok balik, memang sisi azab yang ada
itu sangat jelas lah dalam kita kata COVID-19 ini. Sebab itu kalau kita tengok balik kata Syekh di sini, maka itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah menampakkan makhluk sebahagian daripada bukti dan kekuatannya, dia yang semestinya menjadikan mereka kembali. Sebab itu kalau kita tengok balik, sebenarnya Nabi SAW adalah contoh ikutan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. So Nabi SAW adalah uswatun hasanah. Kita kena tengok macam mana Nabi SAW berinteraksi dengan wabak, penyakit. So Nabi SAW sendiri, bila contohnya dalam riwayat dalam Jami' Ma'mar Ar-Rashid dengan riwayat mursal daripada Az-Zuhri, bila mana Nabi SAW mendengar ta'un Shirawih yang berlaku pada lebih kurang tahun ke-6 ataupun ke-7 Hijrah, Nabi dengar ada berlaku ketakutan. Sebahagian daripada mereka yang duduk di pedalaman berdekatan dengan Madain di Iraq, mereka ketakutan, bimbang, panik. Kemudian bila sampai khabar kepada Nabi SAW, Nabi tidak mencela ketakutan mereka. So Nabi tahu kerana benda itu adalah secara fitrahnya memang manusia takutkan kemudaratan. Cuma Nabi SAW memberikan pengharapan kepada mereka. Nabi kata semoga-moga dia tidak merebak sampai kepada tempat kaum muslimin ataupun tempat kita. Sebab itu kalau kita tengok balik, Nabi SAW tidak menunjukkan sikap sombong ataupun sikap kononnya tidak ada rasa bimbang dan cemas, takut secara tabi'i. Sebab itu anda juga pernah tulis berkenaan dengan bagaimana Nabi Musa AS ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Musa AS supaya melemparkan tongkat, kemudian tongkat tu jadi ular. Nabi Musa AS dia takut ular. Dia tengok ular tu dia takut. So menunjukkan ketakutan itu datang ketakutan secara tabi'i. Nabi Muhammad SAW ketika kali pertama melihat Jibril di Gua Hira, ini dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Badul Wahyi, dalam kitab yang pertama dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW turun daripada Gua Hira dalam keadaan takut dan cemas. Balik ke rumah, suruh apa? Khadijah, zammiluni, selimutkan aku. Nabi SAW takut. Bahkan dalam riwayat Nabi kata apa? Khashitu ala nafsi, aku bimbang, aku takut pada diriku. Nabi takut dia kena sakit gila ke apa. Nabi takut. So menunjukkan takut yang Nabi hadapi itu adalah takut tabi'i. Sebab para ulama ulas hadis tu. Nabi SAW bila turun daripada Gua Hira tu, Nabi first time tengok Jibril. Jibril peluk dia. So Nabi takut. Maksudnya apa? Takut di situ adalah takut tabi'i. So Nabi SAW pun takut bila tengok kali pertama Jibril. Sebab itu lepas tu Jibril turun dalam rupa manusia. Jibril turun dalam rupa Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, sahabat Nabi yang kacak. Kemudian Jibril turun dalam rupa lelaki Arab ataupun lelaki Badui, tapi kebanyakannya Jibril datang dalam rupa Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu, yang mana sebab itulah Nabi SAW tak rasa takut dah bila Jibril datang. Kalau Jibril datang dalam rupa asal tu, Nabi SAW takut, tengok pun Nabi takut. Bayangkan Jibril AS rupa asal dia macam mana, Wallahu ta'ala a'lam. Tapi Nabi beritahu sifat dia ada 600 sayap. Satu sayap dia menutup ufuk, timur dan barat. Kemudian Jibril ni bila dia terbalikkan bandar Sodom tu dengan hujung sayap dia, kan? Itu menunjukkan keagungan malaikat Allah Jibril saja. Nabi pun tak tengok, Nabi takut, kan? Maksud first time Nabi tengok tu Nabi takut. Sebab tu Nabi turun dalam keadaan cemas, dalam keadaan demam Nabi, dan Nabi suruh isterinya Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni, selimutkan aku, kerana nak supaya Nabi tidak cemas ketika itu. Baik, jadi menunjukkan tak betul lah orang kata kita tak perlu takut. Kita takut tu ada, tapi jangan sampai takut lebih. Takut lebih tu maksudnya ataupun takut bodoh. Takut bodoh ni panik lah, macam panik tu. Takut dia, tapi dia tak berfikir dengan waras. Dia mementingkan diri sendiri. Takut tapi menyebabkan dia mementingkan diri sendiri, dia melanggar perintah waliul amr, dia melanggar perintah syariat. Dia hanya mementingkan diri sendiri, beli semua barang sampai tak tinggal lah kat orang. Dia ingat dia boleh makan semua tu, kan? Maksudnya tak semestinya dia. Yalah, kalau Allah Ta'ala betul lah kenyataan, kalau Allah nak bagi dia mati sebelum kena tu pun Allah akan matikan dia juga, kan? Maksudnya ajal ni memang dah tertulis. Kalau kita selamat daripada COVID-19 pun kita tak boleh lari daripada ajal, kematian. Boleh jadi orang yang duduk di rumah itu
yang kuarantin tu dia akan mati dulu kan. Boleh jadi orang yang kena COVID tu tak mati lagi. Itu semua ketentuan Allah SWT takdir. Tapi kita dah bagi tahu bukanlah bermaksud kita tidak mengambil sebab. Yang tu kita kena faham tu betul. Baik, pilar yang keempat, usul ataupun prinsip yang keempat. Siapa yang nak faham tentang isu azab ini, isu dia macam mana, apa dalil ataupun bukti yang menunjukkan COVID-19 ni adalah azab, baik boleh rujuk dalam tulisan-tulisan yang ana tulis di wall di Facebook ana. Baik, pilar yang keempat, usul yang keempat, kata Syekh hafizahullah, iaitulah apa? Yang bagi lil abdi an ya'khudha bil asbab. Ini yang kita sebutkan tadi. Hendaklah seorang hamba mengambil sebab, yakni berikhtiar. Hendaklah seorang hamba dia mengambil sebab. Subhanallah, cantik Syekh susun. Tadi tengok first tadi tawakal. Lepas tu apa? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan takdir, tawakal. Semua tu kita kena letak prioriti yang utama. Kemudian yang keempat, tengok. Ini ahli sunnah. Hendaklah seseorang hamba itu mengambil sebab, yang ini berikhtiar. Kenapa? Kerana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjatuhkan atau mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nabi SAW bersabda, "La yuridu mumridun ala musihhin." Janganlah pemilik unta yang sakit mencampurkan ataupun menyatukan antara unta itu dengan unta yang sihat. Unta yang sakit jangan dicampurkan dengan unta yang sihat. Itu kalau unta. Bayangkan manusia. Kalau unta yang sakit pun Nabi SAW tak bagi kita campurkan dia dengan unta yang sihat. Takut unta yang sihat tu akan sakit juga, akan berjangkit. Famin babil aula, sudah tentulah yang lebih utama kita menjaga manusia. Kalau unta pun Nabi suruh jaga kesihatan. Kalau ada unta yang berpenyakit, jangan dicampurkan dengan unta yang tidak berpenyakit. Itu pun Nabi SAW tengok syariat kita ni sangat sangat indah dan sangat merahmati seluruh makhluk, termasuk haiwan. Kalau haiwan pun Nabi suruh kita jaga kesihatan dia. Kalau ada dua haiwan, ada unta tadi yang sakit dengan yang sihat, jangan dicampur adukkan. Kalau yang sakit tu boleh menjangkiti unta yang sihat, bayangkan kalau manusia. Cuba kita fikir sikit, kan? Baik, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, Nabi SAW bersabda juga, "Firra minal majzumi firaraka minal asadi." Berlarilah dari pesakit kusta sebagaimana dirimu melarikan diri dari singa. Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So Nabi suruh kita lari daripada orang yang kena penyakit kusta. So penyakit kusta ni dia kontak jugalah, kalau kena boleh berjangkit. So Nabi suruh kita lari. Apa maksud lari tu? Maksudnya usahalah. Bukannya kita dengar adanya orang kena sakit, kita pergi lagi, lepas tu kita kata tawakal. Salah. Itu tak betul. Ataupun kerajaan suruh tutup masjid, tutup surau sementara, bukan je suruh tutup selama-lamanya. Fahamlah, kena faham konteks tu. Dia suruh tutup tu sementara kerana wabak tu tak boleh nak dikawal. Kerana tak tahu siapa yang kena, tak tahu siapa yang kena, siapa yang dah kontak. Sebab dikatakan dia kalau kontak dalam 3 orang tu dia boleh meribat dengan pantas. Kalau ada yang kontak sentuhan. So sebab itu bila pemerintah, bila fatwa ulama suruh supaya ditangguhkan solat Jumaat, solat jemaah, bukan bermaksud mereka ni benci Islam, bukan bermaksud mereka ni tak nak suruh kita tak pergi masjid, tak suka masjid ke, anti Islam ke, dajjal ke. Ni jahat ni. Dia kerana terbaca kan ada yang tuduh apa? Inilah tanda-tanda dajjal, tak bagi kita pergi masjid. Ini orang yang jahil, orang yang tak tahu tentang syariat, orang yang tak mengetahui agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang jahil, tapi bila dia nak cakap dia menampakkan kejahilan dia. Jadi orang macam ni kita kena tak tahulah, rasa kita kena susah jugalah, kena dia lagi bahaya daripada COVID-19 tu. Sebab kejahilan ni memang Nabi SAW sebut benda yang mazmum, benda yang penyakit juga, kejahilan, kena jahil. Betul, orang macam ni mungkin dia kena kuarantin jugalah. Cadangan kita, mungkin orang yang jahil ni, orang yang tak faham fatwa ulama apa semua ni, kita kena tangkap dia, suruh kerajaan tangkap juga. Tapi kerajaan sibuk kan. Supaya dikuarantinkan juga. Sebab apa? Sebab susah, menyusahkan orang lain. Dan dia buat bijak. Macam orang kata apa, dia virus palatau. Dia buat palatau kan, sedangkan dia jahil. Jadi ini bahaya juga. Itu lebih bahaya, hamqa, kebodohan, kejahilan.
Jadi bayangkan Nabi SAW suruh lari diri daripada singa, lari daripada penyakit kusta sebagaimana kita melarikan diri daripada singa. Baik. Kemudian Nabi SAW bersabda berkenaan dengan ta'un, berkenaan dengan wabak penyakit. Idza sami'tum bihi ay bil wabak bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Apabila kalian mendengar adanya wabak penyakit di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan apabila wabak tersebut berada di suatu negeri sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar untuk melarikan diri darinya. Baik. Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik. Kalau kita tengok, inilah yang Nabi perintah supaya kuarantin, supaya jangan keluar, orang yang kena jangan keluar dan orang yang belum kena jangan datang cari penyakit. Sebab itu kalau kita tengok balik, pintu negara sepatutnya lah kena tutup awal lagi. Sebab apa? Ramai orang yang datang dan kita tak tahu, kita tak boleh nak saring kerana ramai sangat. So sama juga bila kita dah dengar, kita dah ada di tempat tu, kita jangan keluar. Sebab apa? Untuk mengelakkan kita dijangkiti, dan benda itu akan memudaratkan kita, memudaratkan diri kita. Sebab itu kalau kita tengok balik berkenaan dengan wabak ini, hadis Nabi SAW tentang ta'un ini, tentang wabak ni sangat banyak. Kalau kita tengok sangat banyak. So kalau kita tengok balik dalam sebahagian riwayat, Nabi SAW perintahkan supaya apa? Supaya bersabar. Bersabar. Kalau kita berada di dalam wabak penyakit ni, kita bersabar menanggung kesusahan. Maksudnya kita tak keluar daripada rumah ataupun kita membataskan pergerakan kita. Kita bersabar dengan perintah waliul am, dengan perintah syariat, maka kita akan diberikan ganjaran sebagaimana mujahidin fi sabilillah. Bayangkan, seperti jihad di jalan Allah. Hadis yang sahih. So, kita diberikan ganjaran pahala seperti orang yang murabit, orang yang di ribat, di perbatasan, yang menjaga batasan Allah fi sabilillah. Sebab tu dia diumpamakan seperti apa? Berjihad di jalan Allah, mujahid fi sabilillah. Nanti anda akan share hadis tu nanti, insya-Allah. Kemudian orang yang kena tu, kalau dia kena dan dia bersabar, kemudian dia meninggal, Nabi SAW bagi tahu dia akan mendapat pahala syahid. Tapi dengan syarat dia, Ibn Hajar bahas panjanglah dalam kitabnya Badhulul Ma'un fi Fadli Ta'un. Maksudnya antara syaratnya dia mestilah ahli tauhid, dia tak buat syirik. Janganlah dia kena COVID tu kemudian dia jumpa bomoh, kemudian dia mati tak syahid lah, mati kufuran wal iyad billah, mati dalam kesyirikan. Tapi maksudnya mesti beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, bersabar atas kesusahan. Kemudian kalau dia mati, maka dia mati syahid. So sini kita nampaklah sisi rahmat. Sisi rahmat tu ada. Sebab itu tadi kita sebut sisi azab. Sisi azab tu sekarang ni kalau kita tengok, masyarakat masih lagi nak buat maksiat, masih lagi nak menyanyi, masih lagi nak berjoget, masih lagi nak berdandut, masih lagi nak berkaraoke. Tengah-tengah azab, tengah-tengah susah macam ni, masih lagi buat maksiat, masih lagi nak buat benda-benda yang tak diperintahkan oleh syariat, masih lagi nak buat syirik, masih lagi nak buat bid'ah, masih lagi nak buat maksiat. Maka itu dibimbangi, kita takut hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu anak-anak dah sebut dalam soalan dalam post sana, ada orang tanya, adakah kalau COVID-19 ni diangkat oleh Allah, maksudnya kalau kita selamat, adakah menunjukkan Allah redha? Soalan. Ataupun orang kata China sekarang ni berjaya menurunkan kadar pesakit yang kena. Taiwan pun sama. Adakah menunjukkan Allah redha? Tidak. Tak menunjukkan sedikit pun keredaan ataupun kecintaan Allah terhadap mereka. Kerana bila mereka kafir, Allah Ta'ala benci orang-orang yang kafir. Kerana boleh jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi mereka lagi sombong, nak bagi mereka lagi jauh daripada Allah, nak bagi mereka ni lagi binasa, lagi tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Maksudnya dia masuk dalam kategori istidraj. Ini berlaku pada Fir'aun. So kalau kita baca dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala cerita pasal Fir'aun ni. Dahsyat. Fir'aun ni Allah Ta'ala bagi Nabi Musa ni, bila Nabi Musa dakwah kat dia, Nabi Musa bersabar dan sebagainya, macam-macam Nabi Musa dah kena. Fir'aun ni Allah Ta'ala bagi ayat-ayat. Allah Ta'ala utuskan belalang, kutu, darah, kemudian ayat-ayat tanda, antaranya ta'un, wabak penyakit.
Kemudian dia bila dia kena wabak penyakit ni, dia mai jumpa Nabi Musa, dia minta Nabi Musa doa supaya angkat. Bila Nabi Musa minta doa dia angkat, dia orang diangkat wabak penyakit, kemudian dia tak beriman. Nampak? Dia masih lagi sombong, dia masih lagi memusuhi Nabi Musa alaihi salam. Dia masih tak mau ikut apa yang Nabi Musa perintahkan. So dia lagi sombong. Akhir sekali Allah binasakan dia. Dan azab di akhirat lebih pedih lah. Kat dunia ni baru sikit kan. So kat situ kita nampak tak ada lah kalau orang tu misalnya sebab orang sana dia pening kan, dia jadi neraca dia tu, neraca dia bukan ikut neraca Al-Quran dan Sunnah, tetapi neraca dia tengok orang ramai, dia tengok dia buka Facebook, Twitter dan sebagainya, dia hanya tengok pada tu, dia tak tengok pada Al-Quran dan Sunnah kata apa. Baik, Allahumma musta'an. Baik, kemudian pilar yang kelima, usul yang kelima untuk mendapatkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menghadapi kesusahan, antaranya wabak coronavirus ini. Yang kelima, yanbaghi an yajtahida al-insan fi akhdhi masadir al-ma'lumat allati tuhimmuhu min al-jihat al-mukhtassah wa an yahdhara min al-isha'at. Ini penting, ini sangat-sangat penting. Ini juga termasuk dalam kategori ikhtiar. Untuk mendapatkan informasi dan maklumat penting, hendaklah seseorang berusaha mengambilnya dari sumber-sumber yang rasmi dan berhati-hati daripada sumber-sumber ataupun sumber-sumber yang bersifat isya'at, yang hanya hoax, hanyalah khabar-khabar angin, berita palsu, berita tipu. Mesti kena ini tengok Syekh, subhanallah. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Dalam surah An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, kebimbangan, mereka lalu menyiarkannya, mereka segera menyiarkannya, adza'u bih. Dan sekiranya mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka. Rasul, yakni serahkan kepada sunnah Rasul. Dan ulil amri, ada dua tafsiran. Ulil amri ni, pertama ulama, yang kedua umara, pemerintah. Kalaulah mereka menyerahkannya urusan itu kepada Rasul dan ulil amri, ulama dan juga pemerintah. Ulama yang betul-betul ulama lah. Kalau ustaz yang betul-betul ustaz, bukan ustaz jadian, atau ustaz yang kita kata apa, yang menyeleweng. Kalaulah mereka menyerahkan urusan itu kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya daripada mereka, Rasul dan ulil amri. Kalaulah tidak kerana rahmat dan kurniaan Allah, kurniaan dan rahmat Allah, tentulah kamu akan mengikut syaitan dan hanya sedikit sahaja yang akan selamat. So, maka sepatutnya kata Syekh, seorang itu mengembalikan urusan kepada ahlinya, yakni kepada kepada pemerintah. Hendaklah informasi yang diambil sebagai penerangan berasal dari pihak rasmi. So kita kena ambil sumber daripada sumber yang rasmi, yang khusus mengurus hal tersebut, bukan daripada selainnya, bukan daripada forward WhatsApp yang entah apa-apa tu, yang tak tahu sumbernya, yang daripada orang-orang yang kaki teori konspirasi. Dia anda cakap terang lah, kalau sumber kita ambil daripada teori konspirasi punya geng, tolak, wajib tolak. Kerana mereka ni akan menimbulkan lagi huru-hara, menimbulkan lagi, kita kata apa, keadaan yang lebih teruk. Sebab itu kita kena ambil sumber yang dipercayai. Sebab itu ana syorkan dalam COVID-19 ni boleh pergi dekat Telegram, majlis Telegram Majlis Keselamatan Negara. So anda tunjuk kat sini lah. So ni Majlis MKN, Majlis Keselamatan Negara, yang dia ada subscribers dia 399.1k subscribers. Yang ni maklumat yang insya-Allah tulen lah, sahih. Berbanding dengan kita ambil daripada forward WhatsApp, kadang-kadang ustaz-ustaz yang tak apa-apa dia sebarkan hadis palsu lah, kononnya baca ayat sekian gini dapat elakkan daripada coronavirus, ambil wuduk boleh
boleh hilang, boleh mengubati coronavirus. Memang kita diperintahkan untuk ambil wuduk, tapi bila kita dakwa ambil wuduk tu boleh menyembuhkan daripada coronavirus, itu dakwaan yang perlukan bukti, perlukan dalil yang sahih. Sebab tu taun, wabak penyakit ni memang dah berlaku zaman dulu. Tidak ada seorang pun ulama yang bagi macam taun dulu kan. Maksudnya tak ada pun ulama yang sebut wuduk tu boleh sembuhkan daripada penyakit taun. Kalau tak, tentulah dah ada ubat kan. So kita janganlah terlampau naif menyebarkan berita-berita palsu ataupun sumber-sumber yang tak boleh dipercayai. Sebab itu ana tahzir awal-awal, ana bagi warning, jangan kita ambil daripada sumber-sumber yang bersifat konspirasi tadi. So dia ceritalah ni kononnya Dajjal dah nak keluar lah, sebab tu masjid kosong, inilah ginilah, nanti datang makanan Dajjal bagilah, apa semua itu wajib kita tolak, kerana itu juga termasuk dalam kategori menyebarkan berita yang tidak ada autoriti untuk kita sebar. Sebab itu kerajaan pun dah letak akta penyebaran berita palsu. Sebab itu anak-anak memang sangat sure kan, dalam isu COVID-19 ni kita kena follow Telegram Majlis Keselamatan Negara MKN. Dia adalah yang hoax punya, anda tak check lagi, tapi anda pun ambil daripada sumber ni, Majlis Keselamatan Negara. So dia akan update dengan isu-isu yang latest, yang terbaru. MKN, Majlis Keselamatan Negara, yang dia ada 399.1k subscribers. So ini anak ambil tanggungjawab, orang panggil apa, tanggungjawab sosial lah kita, supaya kita dapat share maklumat ni, selain daripada kita share ilmu-ilmu daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. So tengok syariat telah memerintahkan kita jangan sebarkan berita palsu, jangan buat lagi orang lagi panik. Jangan seakan-akan kononnya akan lockdown lah, kemudian akan makanan tak cukup lah. So bila kerajaan dah bagi tahu makanan cukup, kita sami'na wa ata'na lah. Walaupun ada benda-benda yang kita tak setuju dengan kerajaan, tapi dalam konteks kita secara umumnya, ialah kita nak rujuk siapa lagi kalau bukan waliul am, kalau bukan orang yang ada autoriti, mereka yang ada data-data, mereka yang tahu tentang average ataupun kita kata kadar wabak yang telah berjangkit dan sebagainya, dan memang kita kena ikut. Dan juga satu lagi, ana syorkan juga untuk follow baik laman-laman ataupun page-page yang bermanfaat lah, ilmu. Contohnya macam Sunnah Sin, lagi kemudian Media Sunnah Malaysia, dan anda tak ingat lah yang lain tu, anda tak ingat, yang dua tu je yang anda tahu. Kemudian Pustaka Ilmu Salaf. Baik, di sana maksudnya kita dapatlah pengisian berkenaan dengan macam mana agama kita ni ketika di saat kita susah. So kita ada maklumat yang boleh menambahkan keimanan kita. Bukan setakat maklumat, kita bukan setakat memerlukan maklumat daripada autoriti, bahkan kita juga perlukan ilmu yang benar, ilmu yang sahih di saat kita ditimpa kesusahan ini. Baik, kemudian itu pilar yang usul prinsip yang kelima. Maksudnya jangan kita sebarkan berita-berita yang kita tak pasti kesahihannya, yang bersifat hoax, yang bersifat palsu, kemudian yang bersifat konspirasi, yang teori konspirasi lah selalunya dia bagi. Sebab tu anda cakap teori konspirasi ni dia takkan menatijahkan kepada kita, melainkan hanya memberikan syak dan ragu-ragu. Dia takkan menambahkan keimanan kepada Allah, dan dia takkan menyebabkan kita ni akan bersikap lebih waras. Sebab tu orang yang sebarkan berita-berita yang palsu ini, sudah tengok tindakan mereka, menyebabkan orang lain menjadi mudarat, memudaratkan orang lain, buat pembelian panik sehingga menyebabkan orang lain tak dapat. Itu haram. Maksudnya kita memudaratkan orang lain sehingga orang lain tak ada nak beli beras tak cukup ke apa kan. Orang kawan tu anak dia lagi ramai ke apa, dia pergi tengok kosong lah, contoh. Takkah itu memudaratkan orang lain? Sudah tentulah dia memudaratkan orang lain. Sebab itu kita bila di saat kecemasan dan kebimbangan ini, janganlah kita bertindak mementingkan diri sendiri. Baik, pilar yang keenam, usul yang keenam, yang terakhir, kata Syekh hafizahullah, yanbaghi
an yajtahida al-'abdu fi du'a'illahi subhanahu wa ta'ala fa inna du'a huwa al-ibadah kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baik, hendaklah apa? Seorang hamba itu bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebab doa adalah ibadah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi di saat kita ini tengok. Last sekali baru letak doa. So tadi kita sebut beriman dengan takdir, tawakal, kemudian apa? Kita tak ambil melainkan daripada ilmu yang benar. Supaya ingat buat revise balik yang ke-6 perkara ni. Kita berusaha berikhtiar, mencari sebab, kemudian akhir sekali barulah doa. Tengok susunan Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ni dalam buku dia ni sangat-sangat cantik. So akhir sekali nak tak nak kita kena banyakkan doa. Sebab itu kerana doa adalah ibadah. Apa segala usaha yang kita dah ambil, kita usaha dah sebarkan maklumat yang sahih, kita sebar berita yang datang daripada autoriti yang benar, kemudian kita tak terlibat dalam benda-benda yang boleh membodohkan kita atau membodohkan orang lain, menyebabkan panik dan sebagainya, atau menyebabkan orang hanya lagi ragu-ragu dengan agama ataupun ragu-ragu dengan ketetapan yang diambil oleh pemerintah dan sebagainya, yang tak memberi, tak membantu, menyusahkan lagi. Maka akhir sekali kita kena tahu bahawasanya doa itu adalah yang paling penting. Sebab itu kata Syekh di sini, doa tersebut ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama, doa yang bersifat umum, yakni seseorang berdoa agar bala diangkat, dihindarkan, atau doa-doa yang semacamnya, seperti dia boleh memanjatkan ketiga berdoa, ya Allah lindungilah kami dari bala ini, ya Allah hindarkanlah kami dari wabak ini. Sungguh doa macam ini disyariatkan. Kalau dalam bahasa Arab je kita kata Allahumma hmina min hadzal bala, Allahumma dfa'anna hadzal bala, Allahumma rfa'anna hadzal bala. Boleh. Lafaz dia terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, terpulang kepada kita. Boleh sahaja kita berdoa dengan lafaz yang umum. Kalau kita tak reti bahasa Arab, boleh je kita angkat tangan doa, tak angkat tangan kita ke langit. Yang penting bukan kita baca doa, yang penting kita berdoa datang daripada hati kita, bangkit waktu malam, 1/3 malam, cari waktu-waktu yang mustajab, waktu hari Jumaat, waktu apa lagi, waktu berbuka puasa, waktu 1/3 malam, bangkit, angkat tangan ketika itu. Atau waktu, bahkan kalau kita tengok balik dalam keadaan syiddah, dalam keadaan musibah ini, waktu tu tidak terbatas, bila-bila sahaja. Jangan kita malas untuk angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, angkatlah daripada kami bala ini. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada bala ini. Ya Allah, peliharalah kami, peliharalah aku dan anak-anakku, peliharalah aku dan sahabat-sahabatku dengan saudara-saudaraku, dengan rakyat Malaysia. Ya Allah, selamatkanlah rakyat Malaysia daripada wabak penyakit. Tak ada masalah, boleh. Angkat tangan. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lafaz bahasa Arabnya, Allahumma hmina min hadzal bala, Allahumma dfa'anna hadzal waba. Ya Allah, angkatlah ataupun jauhilah kami, peliharalah kami daripada bala ini. Ya Allah, tolaklah daripada kami wabak ini. Ataupun Allahumma rfa'anna hadzal waba. Ya Allah, angkatlah daripada kami bala ini. Dan jangan lupa juga kita minta Allah Taala lindungi diri kita semua daripada kemurkaan Allah Subhanahu Taala. Boleh juga kita doa dengan lafaz-lafaz kita sendiri, tak menjadi masalah. Dalam bahasa Melayu pun tak menjadi masalah. Yang penting kita berdoa, minta, angkat tangan, panggil anak kita, suruh doa, ajar anak kita doa, isteri kita pun suruh doa. Waktu inilah kita perintahkan supaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertadarruk, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, angkat tangan, menadah tangan, pandang ke langit, minta, angkat bersungguh-sungguh, minta doa bersungguh-sungguh. Ni kata Syekh, wa fa inna hadha masyru'. Ini adalah disyariatkan. Baik. Imam Al-Bukhari, waqad tarjama Al-Bukhari fi sahihihi babud du'a bi raf'il waba' wal waja'. Sebab itu Imam Al-Bukhari rahimahullah letakkan di dalam sahihnya, Sahih Al-Bukhari, bab doa supaya mengangkat wabak dengan juga penyakit. Kemudian Imam An-Nasa'i letakkan dalam Sunan Al-Kubra bab ad-du'a bi naqlil waba', bab doa supaya dipindahkan ataupun dijauhkan daripada wabak. Wa dzakara fihi haditsan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a bi naqlil humma al-Madinah ila al-Juffah. Baik.
Dan dia menyebutkan An-Nasa'i juga Al-Bukhari menyebutkan apa? Sebuah hadis bahawasanya Nabi SAW berdoa agar demam di Madinah itu dipindahkan ke Juhfah. Baik, hendaklah seseorang memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menolak wabak dan bala ini dari kaum muslimin secara umum dan dari negeri ini secara khusus. So negeri ini Syekh merujuk kepada Arab Saudi lah, sebab Syekh duduk di Saudi. Tapi kita kena juga doakan. Saya tengok Syekh doakan daripada semua kaum muslimin, maksudnya termasuklah kita. Kata kita rakyat Malaysia adalah majoritinya orang Islam. Alhamdulillah. Sebab itu kita bersyukur Allah Ta'ala jadikan kita orang Islam, kerana adanya doa-doa saudara-saudara kita di luar negara, di Saudi, di Mesir dan di mana-mana sahaja yang mereka tolong doakan kita juga. Dan kita juga kena doakan untuk khusus untuk negara kita, supaya Allah Ta'ala tolak dan angkat wabak ini. Bangkitlah waktu malam, 1/3 malam. Janganlah kita masih lagi lalai dan leka dengan kita tengok TV saja, ataupun kita yang main game tu, berhentilah waktu ni main game. Jangan kita lalai, jangan kita dengar muzik waktu ni lah, kita nak dengar muzik, menyanyi lah, apalah. Sebab itu tak betul lah. Kadang-kadang situasi macam ni sepatutnya muzik, hiburan ini mesti kena ditinggalkan. Bahkan pihak kerajaan sepatutnya kena larang. Maksudnya segala perkara-perkara yang boleh mengundang lagi maksiat. Sebab itu kalau kita tengok balik, Ibnu Katsir rahimahullah sebutkan antara wabak yang pernah berlaku dalam kurun yang ke-7 Hijrah, ataupun dalam lebih kurang 700 Hijrah, yang berlaku ketika zaman beliau, zaman Al-Muqtadi Billah ataupun Al-Muqtadir Billah. Tak salah, ada Ustaz Asatizah dah share tentang bagaimana berlakunya wabak penyakit ketika itu, dan pemerintah ketika itu memerintahkan supaya alat-alat permainan ataupun alat-alat muzik dan sebagainya itu dimusnahkan. Sebab apa? Itu antara punca menyebabkan tersebarnya wabak, bencana, azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah juga kalau kita tengok dalam hadis Ibnu Majah dan juga dalam dalam sahih Dalailun Nubuwah oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, antara punca yang menyebabkan wabak bencana penyakit-penyakit yang berjangkit ini tersebar, menular dengan pantas, adalah tersebarnya zina, perzinaan, dan juga fahisyah, perkara-perkara keji. Sebab itu kalau kita ingat balik, kita jangan tengok apa yang berlaku hanya semata-mata berlaku macam tu. Cuba kita ingat balik apa yang berlaku bila seorang transgender yang telah pergi ke Mekah, kemudian dia telah melanggar peraturan, melanggar syariat. Dia telah tawaf di Mekah dalam keadaan memakai pakaian yang bukan mengikuti jantinanya yang sebenar. Dia telah menimbulkan fitnah. So kita jangan ingat benda tu Allah Ta'ala lalai dan leka daripada perbuatan orang zalim. Satu, kalau kita tengok balik banyak benda-benda, cuba tengok maksiat banyak berlaku, kemudian pelanggaran terhadap syariat Allah. Sebab itu pentingnya amal makruf nahi munkar. Bila bukannya bila benda tu dah berlaku barulah kita nak menyesal. Sebab tu kita tengok balik macam mana berlaku hari ni, akhir sekali menyebabkan perbuatan tersebut menyebabkan mengundang lagi bala Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menyebabkan jemaah haji ataupun jemaah umrah masih tertahan, tak boleh pergi. Ialah sebab semua dah tutup, dah tutup lapangan terbang dan sebagainya. Mungkin dah tak kerana nak mengawal wabak bencana ini. Sebab tu kita tengok balik pentingnya amal makruf nahi munkar. Baik, sebab tu kita kena doa kepada Allah SWT, doa dengan umum, iaitu yang ini jenis yang pertama, doa umum. Doa umum ni bacalah, sebutlah doa yang datang daripada hati kita. Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, angkatlah wabak bencana ini daripada kami. Jauhkanlah kami daripada bala bencana. Maka ianya disyariatkan. Tak ada lafaz yang khusus. Dengan syarat kita minta dekat Allah. Dekat wali, jangan minta dekat Nabi. Minta dekat wali, minta dekat Nabi, syirik. Ya Allah Ta'ala lagi turun bala. Allah Ta'ala lagi turun bala. Kalau Allah angkat, itu Allah nak istidraj. Itu je. Baik, yang kedua, doa yang jenis kedua itulah doa khusus berkaitan dengan memohon perlindungan dan penjagaan dari pelbagai kekurangan dan juga penyakit. Doa model kedua ini terbahagi menjadi 3 macam. Doa yang pertama, membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Nabi SAW bersabda, "Fama ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima." Tidak ada yang dapat menandingi seseorang yang berlindung kepada Allah dengan keduanya. Hadis ini riwayat Abu Daud,
An-Nasa'i, dan lafaz ni lafaz Abu Daud. Hadis daripada Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu. Maksudnya, apabila seseorang takut sesuatu, hendaklah dia membaca dua surah ini sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaganya dari apa yang dia takutkan, di mana di antaranya adalah wabak penyakit. So Nabi suruh kita ta'awuz, mengambil perlindungan dengan membaca apa dia? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kerana apa? Kerana COVID-19 ini juga termasuk makhluk Allah SWT. So bila kita kata qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, kita dah minta perlindungan daripada Allah, kepada Allah, daripada apa? Keburukan makhluknya. So termasuk makhluknya adalah apa? Coronavirus lah, COVID-19 ni. So itu antara doa yang model pertama, kita baca ayat isti'adzah, qul a'udzu birabbin nas dengan qul a'udzu birabbil falaq. Ini hadis yang sabit daripada riwayat Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Maksudnya isti'adzah. Macam mana praktik dia? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baca dengan niat kita minta, fahamlah. Yang penting faham. Dan yang paling penting adalah kita yakin bahawasanya Allah Taala akan melindungi kita daripada apa? Keburukan makhluknya, sama ada makhluk yang halus ataupun makhluk yang besar, yang kita nampak atau yang kita tak nampak. Baik, itu yang dimaksudkan oleh Syekh. Model yang kedua, sebuah doa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya yang dihukum sahih oleh Imam Ibn Hibban. Itulah Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila, kusta dan segala penyakit buruk yang lain. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Jadi ini antara doa yang disyariatkan. Jadi boleh refer pada buku tu, halaman yang ke-17 bagi orang yang baru datang. Boleh download buku yang anda letakkan di link, buku yang ada dah terjemahan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min syarril asqam. Bila nak baca doa ni, baca kat mana-mana pun boleh. Nak baca dalam solat pun boleh. Maksudnya ketika sujud pun boleh. Sebelum tahiyat, sebelum salam, ketika tahiyat akhir, setelah habis tahiyat akhir, sebelum salam, dalam solat pun boleh baca. Maksudnya lepas fil alamin innaka hamidun majid, baca doa minta perlindungan daripada empat tu, daripada fitnah dunia, fitnah azab kubur, azab neraka, dan juga fitnah Masih Dajjal. Kemudian mintalah doa apa-apa, doa kat ibu bapa kita boleh juga minta, dan kemudian baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bila juga kita boleh baca doa ni, maaf, ana terlupa nak tambih, sebab kita mazhab Syafi'i. Baik, dalam mazhab Syafi'i, doa yang pertama, model pertama tu boleh kita baca dalam kunut nazilah. So disyariatkan untuk kita kunut nazilah. Ana lupa. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahkan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, disyariatkan untuk kita membaca kunut nazilah. So kalau kita buat solat kita di rumah, boleh kita kunut nazilah. Di kunut maksudnya sebelum rakaat yang terakhir, rakaat yang terakhir tu maksudnya kita angkat tangan dan baca doa kunut, dan dalam minta doa Allahumma rfa'anna al-waba' tadi pun tak apa. Ataupun nak baca Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun pun tak apa. Doa kunut ataupun sebenarnya doa kunut nazilah ni lebih pada kita minta Allah Taala supaya angkat wabak, supaya kita dilindungi daripada wabak. Itu tak boleh lah baca doa dalam bahasa Melayu kan. Maksudnya kena carilah doa-doa yang sabit. Antaranya doa ini boleh dibacakan juga dalam, tak menjadi masalah dalam solat sunat ataupun dalam solat fardu. Keduanya disyariatkan kalau kita ikut dalam mazhab Syafi'i. Boleh. Sebab itu baik, solat di rumah, solat jemaah dengan keluarga kita, boleh kita baca. Disyariatkan. Baik. Jadi itu doa yang kedua, dan termasuk dalam sabda Nabi SAW, dan segala penyakit buruk yang lain adalah wabak-wabak yang ditakuti oleh manusia. Maka hendaklah seseorang berdoa dengan kalimat ini. Baik, doa yang ketiga,
iaitu sebuah zikir pagi dan waktu petang, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang selainnya. Maksudnya Nabi SAW bersabda, ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kulli yawmin wa masa'i kulli laylatin bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim thalatha marratin fayadurruhu syai'. Wa fi riwayati Abi Daud lam tusibhu fuja'atu bala. Tidaklah seorang hamba di setiap pagi dan petang hari membaca kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim, dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya segala sesuatu di langit dan bumi tak akan memudaratkan atau membahayakan, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui, sebanyak 3 kali. Lalu tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan dirinya. Dalam riwayat Abu Daud, tidak akan membahayakannya bala yang datang secara tiba-tiba. Ini janji Nabi SAW. So bila nak baca dalam azkar pagi, sabah, pagi dan petang, setiap pagi lepas kita solat subuh, lepas kita zikir wirid lepas solat, kita baca lepas subuh, dan juga ketika petang sama ada lepas asar ataupun lepas maghrib, dibaca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim 3 kali. Setiap pagi dengan petang. Dan yakin bahawasanya Allah SWT akan melindungi kita. Baik. Cuma janganlah buat benda-benda yang pelik. Baca tu dalam keadaan nasyid ke, tak jadi lah. Jadi tu jadi bid'ah. Buat lagu pelik-pelik ke kan, buat baca doa tu dengan muzik ke, ataupun dipasang nasyid saja ke, dia tak duduk menyanyi, itu main-main. Itu tak jadi, bahkan tak sah doanya kerana tidak mengikuti sunnah. So doa dan zikir dibaca dengan perlahan, dibaca dengan tawaduk, khusyuk, bukan dengan main-main, bukan dengan kita setakat duk menasyid, baca doa ni buat jadi nasyid, ataupun kita pasang nasyid ke, tak jadi. Dia takkan memanfaatkan kita, bahkan memudaratkan kita. Maksudnya dari sudut kita akan dapat dosa kerana kita bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Baik, oleh kerananya di antara kalimat doa yang dapat menjaga seseorang dari berbagai wabah adalah doa yang diucapkan oleh Nabi SAW pada pagi dan petang hari. So jangan tinggallah zikir pagi dengan petang. Baik, kata Syekh, itulah 6 pilar, 6 usul, 6 prinsip di mana sudah sepatutnya seseorang itu menekankan untuk melaksanakannya, fokus untuk melaksanakan dan mengamalkannya. Kesemuanya merupakan bukti teragung akan keperluan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat keadaan yang di mana wabak ini menjerumuskan banyak manusia kepada rasa takut dan kematian. Yang dapat menjaga diri daripada semua itu iaitu dengan segera berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa merasa keperluan, menekankan lagi keperluan, kebutuhan di sini, keperluan kepadanya, di mana bukti terbesarnya adalah 6 pilar ataupun 6 prinsip, 6 usul di atas. Ini bukti dia yang kita berhajat kepada Allah. Aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera menghilangkan wabak ini dari kaum muslimin. Anda baca yang Arab dia sedap sikit. Baik. Saya kata sini, as'alullah Subhanahu Wa Taala an yadfa'a hadzal waba'a anil muslimin 'ammah wa an baladina hadha khassah, وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين وأن يحفظنا بالإسلام نائمين وأن يحفظ علينا صحة أبداننا وسعة أرزاقنا وتمام إيماننا وكمال إيقاننا وأن يتولانا بولايته ويرعانا برعايته والحمد لله رب العالمين. Maksud doa saya ni, aku mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera menghilangkan wabak ini dari kaum muslimin secara umum dan dari negeri kita secara khusus. Semoga Allah sentiasa menjaga keislaman kita, baik ketika kita berdiri, duduk maupun pada saat kita tidur. Semoga Allah selalu menjaga kesihatan badan kita, kelapangan rezeki kita, kesempurnaan iman dan keyakinan kita, dan semoga Allah selalu melindungi dan memerhatikan, menjaga kita. Segala puji bagi Allah, Rabb, bagi alam semesta. Baik, jadi kuliah singkat ini sebenarnya disampaikan Syekh selepas solat asar pada hari Selasa 15 Rejab 1441 Hijrah di Masjid Jami' Mus'ab Ibn Umair di Riyadh. Baik, jadi saya rasa cukup setakat itu. Alhamdulillah, kita tengok ini antara rahmat Allah, nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Dengan waktu yang kita ada ini, kita dapat menghabiskan satu kitab ringkas, satu risalah ringkas, dan semoga Allah Ta'ala memberikan
petunjuk dan taufiknya untuk kita mengamalkan apa yang kita telah sampaikan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.